Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillah. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah ya Fattah ya Alim, iftah qulubana futuhal 'arifin. اللهم افتح علينا في قلوبنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala, sama-sama pada pagi ini dapat kita solat subuh secara berjemaah dan dapat juga kita duduk dalam satu majlis yang mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni majlis ilmu. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi ini kita menyambung kembali pengajian kita bagi kitab hadis 40 yang disusun oleh Imam Nawawi rahimallahu ta'ala, ataupun kita panggil dengan matan Arba'in Nawawiyah, yang mana kita sambung pada hadis yang ke-12, yakni berkenaan dengan melakukan kerja yang berfaedah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husnil Islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, di antara kesempurnaan Islam ataupun di antara keelokan Islam seseorang ialah dia meninggalkan sesuatu yang tidak berkaitan dengannya, ataupun meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah. Pada bulan yang lalu kita dah bicarakan antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis ini. Yang pertama, membangunkan masyarakat yang mulia. Jadi Islam ini bukan sekadar mengatur ibadah semata-mata, tetapi Islam juga ada kaitannya dengan duniawi. Bukan sekadar ukhrawi, tetapi Islam ini juga ada kaitan dengan duniawi, yakni kehidupan dunia kita. Kerana ibadah yang khusus, umpama sembahyang, puasa, kita melaksanakan haji contoh, itu kita maklum. Dan ada juga ibadah yang bersifat umum, segala amal-amal duniawi kita, bekerja kita, bermuamalah, yakni berhubungan sosial antara satu sama lain, bahasa moden lah, hubungan sosial. Walaupun hari ini ada penjarakan diri, penjarakan sosial, tapi tidak menghalang untuk kita bersilaturahim antara satu muslim dengan muslim yang lain, ataupun dengan manusia yang lain. Jadi semuanya ada kaitan dengan Islam. Tidak ada yang tidak berfaedah, melainkan niat nawaitu kita dalam melaksanakan satu-satu pekerjaan, dan adakah pekerjaan itu bertepatan dengan syarak, ataupun pekerjaan perbuatan itu perbuatan yang makruh ataupun haram, yakni yang dilarang oleh syarak. Jadi bulan lepas kita dah bicarakan yang ini membangunkan masyarakat yang mulia. Maksudnya apa? Menjadi Islam dengan menjaga ataupun dengan mendidik masyarakat supaya meninggalkan perkara yang tidak berfaedah, dapat mengangkat kemuliaan umat Islam itu sendiri. Kalau kita baca sejarah Islam terdahulu, orang-orang terdahulu, Islam pernah di zaman era kegemilangan ilmu, zaman Bani Abbasiyah. Ketika itu di Iraq ada yang dipanggil dengan Baitul Hikmah. Baitul Hikmah itu pusat pengajian ya. Kalau hari ini kita sebut universiti. Kalau di Andalusia, yakni di Spanyol ataupun di Maghrib sana pun sudah dibangunkan jamiah ataupun universiti-universiti, pusat pengajian ilmu.
Kalau di Maghrib ataupun di Maghribi, di kawasan sanalah Tunisia, ada yang dipanggil dengan Zaitunia. Ini kelebihan tempat-tempat pengajian zaman tu. Ulama dahulu bukan sekadar menguasai ilmu agama, tetapi ulama terdahulu juga menguasai juga cabang-cabang ilmu syarak dan cabang-cabang ilmu lain. Lazim orang dulu ilmu agama dia tahu, kemudian perubatan pun dia mengetahui, kimia, ilmu berkenaan dengan kaji bulan bintang, astronomi dan sebagainya. Ini kelebihan orang terdahulu. Kenapa? Kerana mereka meninggalkan perkara yang tidak berfaedah dan mereka hanya beramal dengan yang bermanfaat, iaitu dengan ilmu pengetahuan. Maka kita sambung pula yang kedua, menyibukkan diri dengan perkara yang tidak berkenaan adalah merugikan dan tanda kelemahan iman. Antara hikmah daripada hadis ini, yang mana pada tajuk yang kedua ini pula menyebutkan orang yang menyibukkan diri dengan perkara yang tidak berfaedah menunjukkan seseorang itu lemah imannya. Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, katanya seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Lalu seorang lelaki berkata, bergembiralah dengan syurga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apakah engkau mengetahui mungkin dia telah berbicara pada sesuatu yang tidak berkaitan dengannya, atau dia bakhil dengan sesuatu yang tidak membawa kekurangan padanya. Ini disebut di sini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada satu ketika ada seorang yang meninggal dunia, yakni sahabat Rasulullah. Kemudian ada seorang lelaki yang lain pula mengatakan, bergembiralah dengan syurga. Ini satu amalan yang baik. Contoh dalam hadis yang lain yang Rasulullah sebut, yakni bila mana seseorang meninggal dunia, ada orang yang mengatakan dia baik, insya-Allah baiklah pada si mati itu ataupun si jenazah itu, doakan. Contohlah kita lepas sembahyang jenazah kan, apa kita saksikan ke atas jenazah ini, baiklah, itu betul. Cuba ubah sikit. Bukan saksikan, tapi apa yang kita doakan ke atas jenazah ni. Saksi boleh sebut begini, apa yang kita saksikan dan kita doakan pada jenazah baik. Bagi orang yang tak kenal, dia tak jadi saksi, tapi dia mendoakan kebaikan. Bagi orang yang kenal, dia jadi saksi bahawa orang yang meninggal dunia itu orang yang baik. Ustaz, orang ni terkenal juga dengan kezaliman dan orang yang buat jahat, takkan nak kata dia baik? Katalah dia baik. Takkanlah semua hidup dia tak pernah buat satu kebaikan. Kita ni jangan cari kesalahan orang, maksudnya jangan hukum orang. Walaupun satu kebaikan dia 99 tahun dihidup ataupun 100 tahun dihidup, 99 tahun buat jahat, setahun je buat baik, tak apa, tengok kebaikan tu. Mungkin dengan satu kebaikan tu asbab Allah Ta'ala ampunkan seluruh dosa yang dia buat. Memang kadang-kadang kita dengar ada orang kata, buat apa nak saksi-saksi dia baik, dia memang jahat. Tak ada. Mungkin satu hari, dia mungkin pernah satu kali datang sembahyang berjemaah, duduk majlis ilmu, bercakap baik dengan orang lain. Maka adab dan akhlak kita, bila disebutkan apa kita saksikan pada jenazah ni, kita saksikan dengan saksi yang baik. Kemudian Rasulullah SAW sebut yang saya sebutkan tadi, apakah engkau mengetahui mungkin dia telah berbicara pada sesuatu yang tidak berkaitan dengannya, atau bakhil dengan sesuatu yang tidak membawa kekurangan padanya. Rasulullah kata, kamu kata bergembiralah dengan syurga. Adakah engkau tahu orang ni mungkin pernah cakap sesuatu yang tak berfaedah ataupun bakhil dengan harta yang dia miliki, yang kalau dia berikan kepada orang lain takkan kurang pun sedikit hartanya. Rasulullah nak sebut sini, yakni mungkin boleh jadi seseorang itu pernah bercakap dengan percakapan yang tidak ada faedahnya, melakukan perbuatan yang tidak ada faedahnya, sehingga menghalang dia untuk dapat syurga Allah Subhanahu wa taala.
Ini maksud orang yang lemah imannya. Semakin kuat iman, semakin teguh iman seseorang, semakin besarlah peluang dia untuk dapat rahmat syurga Allah Ta'ala. Tapi buat perkara yang tidak ada manfaatnya menyebabkan seseorang itu semakin lemah imannya. Datang masjid tuan-tuan, contohlah kita datang surau ni, duduk-duduk sahaja dengar ilmu. Dengan duduk kat kedai kopi, duduk-duduk juga sama je tuan-tuan. Masa pun lebih kurang. Duduk masjid, duduk surau mungkin 1 jam, 2 jam. Duduk di kedai kopi pun duduk juga 1-2 jam contoh. Tapi beza disebabkan duduk masjid ini ada tuntutan ibadah, maka dia jadi yang bermanfaat, menyuburkan iman, menguatkan iman. Tapi duduk di kedai kopi, contohlah, bukan saya kata haram, saya tak sebut haram tuan-tuan, boleh, tak mengapa. Saya pun dulu lepas kuliah orang jemput juga minum kat kedai, itu biasa. Tapi maksudnya duduk buat perkara yang tak berfaedah, mungkin 10 minit, setengah jam, ya, betul silaturahim. Tapi kalau dah lebih-lebih tu, mungkin pula bercakap pula, asalnya cakap bincang masalah perniagaan, berkongsi nasihat, akhirnya dah melalut-lalut cerita tentang orang lain. Contoh, tak ada faedah. Tak ada faedah. Dia bukan menguatkan iman, tetapi amal itu amal yang melemahkan iman, menjauhkan diri kita daripada kebaikan. Ini kena jaga. Maksudnya salah satu kita tu termasuk saya lah. Saya lagilah mengajar tentang kuliah. Kena hati-hati. Setiap apa yang diucapkan, yang dicakapkan itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Jadi jaga lidah kita. Jangan cakap perkara yang sia-sia ataupun yang tidak berfaedah, apatah lagi boleh menyakitkan hati sesama muslim. Kemudian Al-Imam Ibn Hibban radhiyallahu anhu meriwayatkan di dalam kitab sahihnya bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Abu Dzar, bihasbi imri'in minasyarri ma yajhalu min nafsihi wa yatakallafu ma la ya'ni. yakni seseorang itu sudah dianggap mendapat kejahatan. Ini Nabi sebut ni, seseorang itu sudah dianggap mendapat ataupun sudah dianggap melakukan kejahatan disebabkan sesuatu yang dia tidak tahu tentang dirinya dan memberatkan diri dengan sesuatu yang tidak berkenaan dengannya. Jadi Nabi sebut ini ini di dalam kitab Ibn Hibban, Sahih Ibn Hibban. Walaupun kitab hadis ini tidaklah setaraf sampai kepada hadis Imam Bukhari kesahihannya, tetapi masuk lagi dalam kategori kitab hadis yang sahih. Nabi berkata kepada Abu Dzar, sudah dikira seseorang itu melakukan kejahatan bila mana dia memberatkan diri ataupun melakukan sesuatu yang tidak berfaedah, yang bukan bidangnya. Ini hati-hati. Hari ini ramai orang nak cakap bab agama, bagus, ada apa kita kata kesedaran. Tetapi cakaplah dengan apa yang kita tahu. Walaupun macam saya mengajar, saya ajar apa yang saya tahu. Yang tak tahu jangan cakap. Jadi menyampaikan apa yang kita tahu sahaja, jangan memandai-mandai. Memandai-mandai dengan benda yang kita tak tahu, akhirnya bukan menjadi kebaikan tetapi menjadi bencana balik kepada kita. Itu bab cakap bab agama. Apatah lagi kita cakap pula perkara-perkara yang lain, mungkin bab keduniaan, politik dan sebagainya, sehingga yang kadang-kadang mengguris hati perasaan orang lain. Kita tak tahu ujung pangkal apa cerita, kita sebut dan sebagainya. Contoh, kena jaga. Jadi bercakap dengan apa yang kita ketahui dan berfaedah. Jangan kita bercakap dengan perkara yang kita tidak ketahui dan dengan perkara yang tidak berfaedah. Jadi antara hikmah daripada hadis ini, yakni orang yang menyibukkan diri dengan perkara yang tidak berfaedah menyebabkan lemah iman, tetapi orang yang menjaga diri daripada perkara-perkara yang tidak berfaedah menjadikan seseorang itu semakin
kuat imannya. Kemudian seterusnya, berpaling daripada perkara yang tidak berkaitan adalah jalan keselamatan dan kejayaan. Ini apabila seorang Muslim menyedari kewajipan dan tanggungjawabnya, maka dia akan sibuk dengan dirinya dan memberi perhatian kepada perkara yang akan memberi manfaat kepadanya di dunia dan di akhirat. Maka dia akan menjauhi perkara yang sia-sia, menjauhkan dirinya daripada perkara yang keji, dan memberi perhatian kepada perkara-perkara yang berkaitan dengannya sahaja. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahsana ahadukum islamahu fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati di'fin kullu sayyi'ati ya'maluha tuktabu lahu bimithliha." Yani apabila seorang kamu memperelokkan Islamnya, mengelokkan agama yang dianuti, bukan maksudnya buat agama, maksudnya apa yang dia telah belajar diamalkan pada dirinya, pada amal solehnya, pada akhlaknya, maka setiap kebaikan yang dia lakukan ditulis dengan 10 kali ganda sehingga kepada 700 kali ganda. Yani dengan ucapan, dengan amalan yang dilakukan, yang elok, yang cantik, yang sempurna berdasarkan syariat Islam, maka Allah Ta'ala gandakan 10 sehingga 100 sehingga 700 kali ganda. Kenapa disebut 10? Kerana di sini disebut dengan fakullu. Maka semua amalan, sekurang-kurangnya pahala Allah Ta'ala berikan, yakni dengan 10 kali ganda. Contoh, kita baca Al-Quran. Kata Nabi SAW, yang baca Al-Quran ini, Nabi kata apa? Alif Lam Mim ini, dengan alif dengan 1, lam dengan 1, mim dengan 1, digandakan dengan 10, yakni dengan 30 pahala. Jadi Alif Lam Mim tu bukan dengan satu huruf, tapi bukan dikira satu kalimat, satu perkataan, tetapi dikira dengan setiap satu huruf, gandaan dengan 10. Buatlah apa amal soleh sekalipun, gandaannya 10 kali, sehingga sampai kepada 700 kali ganda, yakni amalan bersedekah. Amalan bersedekah. Tapi ada amalan yang lebih lagi daripada tu. Apa dia? Beramal dengan sabar. Beramal dengan sabar. Innama yuwaffa sabiru ajrahum bighairi hisab. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan ganjaran kepada orang yang sabar ini dengan ganjaran yang tidak terhitung hisab, tidak terkira hisabnya. Asalnya amal yang disebutkan dengan tidak terjangkau, tidak tergambar banyaknya pahalanya, ganjarannya, yakni ibadah puasa. Kerana ibadah puasa ini perlu kepada kesabaran yang tinggi. Lapar tuan-tuan, orang tak pernah tak sabar kenyang, tapi orang tak sabar sebab lapar tu biasa. Tak pernah makan, aku tak sabarlah, kenyang sangat. Tak ada. Dia tak sabar sebab lapar. Cuma hari tu ada anak saudara umur 7 tahun datang rumah. Saya kata, Adam makanlah. Adam tak nak makan. Adam lapar. Dia tak boleh beza lapar dengan kenyang. Adam dah makan, Adam lapar, Adam tak nak. Saya tanya, kalau lepas makan kenyang ke lapar? Lapar. Kalau sebelum makan kenyang. Ini budak-budak. Jadi amalan ibadah puasa itu amalan yang menguji kesabaran. Jadi dalam hadis juga disebut Allah Ta'ala sendiri yang akan memberikan ganjaran pahala yang tidak terhitung banyaknya kepada orang yang berpuasa.
Tetapi dengan ayat yang saya sebutkan tadi, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, yakni Allah Ta'ala menganugerahkan, memberikan ganjaran yang tidak terhitung nilainya bagi orang yang sabar ini. Maka ayat itu ayat yang bersifat umum, kerana semua ibadah yang kita lakukan perlu kepada kesabaran. Tuan nak sembahyang bukan mudah kan? Pergerakannya mudah tapi berat pada hati. Saya tengok alhamdulillah, setakat banding daripada bulan lepas dengan bulan ni, nampak ramai sikitlah suruh ni bulan ni. Tapi kat tempat lain, hari Jumaat yang lalu lah, adalah satu tempat tu, sampai polis yang datang pantau solat Jumaat tu, polis pun heran, kenapa ni dah pukul 1 tak sampai separuh dalam masjid. Mana pergi jemaah? Mana pergi jemaah? Suka saya ingatkan lah sebagai tambahan, sama ada dengan pendaftaran ke, ataupun siapa sampai dulu dia boleh masuk. Bila kerajaan, pemerintah kata dah boleh solat Jumaat tanpa limit pula. Maksudnya kalau sini boleh dalam kawasan ni, contohnya dengan penjarakan sosial boleh dapat 500, kena usaha masyarakat untuk datang solat Jumaat. Kemudian saya maklum, bila azan sudah dikumandangkan, gate mesti kena tutup, orang lain tak boleh masuk. Jadi kena datang awal lah, jangan marah pula ada yang bergaduh dengan ahli jawatan kuasa masjid. Saya dah datang, kenapa tak boleh masuk? Ini bukan cerita tu, ini peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi datang awal, usaha untuk datang solat Jumaat bagi orang yang sihat, yang tak ada simptom-simptom, yang tak ada penyakit dan sebagainya. Ini wajib hukum dia. Jadi kita kembali. Jadi sembahyang perlukan kepada kesabaran, maka ganjarannya pun besar. Memang disebutkan sembahyang berjemaah 27 kali ganda, tapi pada sisi Allah Ta'ala boleh beri lebih lagi daripada itu. Contoh, kita bersedekah pun perlu kepada kesabaran. Tak sabar, bakhil, tak berani nak keluarkan harta kita dan sebagainya. Jadi apa sahaja perkara-perkara ibadah, amal-amal kebajikan untuk dilakukan diperlukan kepada kesabaran. Maka digandakan pahalanya dengan gandaan yang tidak terhitung. Walaupun dalam hadis ini disebutkan dengan 10 kali ganda sehingga 700 kali ganda, bahkan lebih daripada itu pun boleh Allah Ta'ala kurniakan kepada umat manusia. Dan setiap satu keburukan hanya yang dilakukan ditulis baginya seumpama dengan satu keburukan sahaja. Jadi nak sebutkan ni apa? Buat pekerjaan baik, buat amal baik, buat ataupun beramal dengan akhlak yang mulia itu besar ganjarannya. Contohlah tuan-tuan, kalau orang buat baik satu pahala, buat jahat satu dosa, orang kata alah lebih kurang je satu-satu je. Tapi Allah Ta'ala bagi buat baik 10 sampai 700 kali ganda, bahkan lebih lagi daripada itu pun boleh dapat dengan buat jahat satu dosa. Keuntungan yang sangat banyak dibandingkan dengan kerugian yang kecil. Kalau untung sikit, rugi sikit, contohlah, orang akan kata alah tak apa, rugi sikit. Tapi kalau dibandingkan dengan untung banyak, rugi sikit, rugilah. Memang kalau bahasa kasarnya, bodohlah orang yang meninggalkan keuntungan yang besar dengan mengejarkan dengan sedikit kerugian. Yang sedikit rugi itu pun rugi kalau cerita dunia, tapi setiap satu dosa itu balasannya ataupun siksaannya sangat dahsyat pada hari akhirat kelak. Kita ambil mudah beginilah, disebut oleh para alim ulama, satu rahmat Allah Ta'ala itu, satu rahmat, satu pahala itu lebih besar daripada dunia dan syurga seisinya. Dunia ni kita rasa hebat, syurga Allah Ta'ala tu pun hebat, tapi dibandingkan dengan satu rahmat, satu pahala, satu rahmat, satu pahala itu lebih hebat lagi.
Kenapa? Satu rahmat, satu pahala telah itu jalan ataupun penyebab untuk kita masuk syurga. Contoh, satu dosa yang kita lakukan lebih dahsyat daripada segala kedahsyatan dunia, dan itulah kita akan rasa kedahsyatan di hari akhirat kelak. Kalau dunia ni, hari ni kita COVID, orang ramai mati. Amerika dah lebih 100,000 mati. Bayangkan tuan-tuan. Mungkin ada orang mati kemalangan dahsyat, kepala pecah, kaki putus, ditimpa dengan gempa bumi, batu-batu jatuh atas badan dia, berguna runtuh, mati lemas. Kita sangka tu dahsyat. Sedangkan kalau dihimpunkan segala kedahsyatan dunia ni, tidak mampu untuk menandingi kedahsyatan siksa di hari akhirat dengan sebab satu dosa saja. Dengan sebab satu dosa. Orang yang tak sembahyang, nanti di dalam kubur dia kena pukul dengan malaikat sehingga terbenam di dalam bumi, dikorek balik, ditarik balik dengan kuku sehingga keluar balik, dipukul, dibelit pula dengan ular sakar dalam kubur. Itu kita dengar dahsyat, belum cukup dahsyat, lebih dahsyat lagi di akhirat nanti. Itu mukadimah aja. Kena pukul gitu baru mukadimah. Di akhirat lebih dahsyat lagi. Bayangkan tuan-tuan. Rugi kalau orang yang keuntungan yang sangat besar depan mata dia tak ambil, tapi dia mengambil kerugian. Walaupun sangkaannya kecil, tapi siksanya sangat besar pada hari akhirat kelak. Jadi Islam ajar buat perkara ataupun amalan, pekerjaan yang berfaedah, mendatangkan faedah duniawi dan faedah ukhrawi, yakni akhirat kita. Sementara Imam Malik rahimallahu ta'ala menyebut di dalam kitabnya Al-Muwatta bahawa telah sampai kepadanya riwayat bahawa Luqman telah ditanya. Ini Luqmanul Hakim, Luqman yang perkataannya penuh dengan hikmah kebijaksanaan. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala rakamkan satu surah Al-Luqman kan. Ini mulianya tuan-tuan. Hebat. Dalam Quran ni tuan-tuan, kalau kita baca ada nama surah Muhammad, yang cerita tentang Nabi Muhammad. Orang tak petikaikan lah, ini Nabi memang layak lah namanya dalam Quran. Di dalam memang layak lah ada satu surah khusus nama Muhammad. Untuk dalam Al-Quran juga, macam saya sebut tadi, ada surah Luqman. Kalau mengikut pandangan jumhur ulama, Luqman ni orang soleh, tapi bukan Nabi, bukan Rasul. Ada kata orang soleh dan dia ni dasar daripada orang kulit hitam. Maksudnya apa? Kalaulah Allah Ta'ala yang melihat seseorang itu kelebihannya dengan kelebihan darjat, contoh Nabi Rasul semata-mata, sehingga dirakamkan dalam Al-Quran, seolah-olah macam manusia ini perlu mengejar kepada pangkat. Tetapi Allah Ta'ala letak juga insan yang tidak ada pangkat Nabi dan Rasul dalam Al-Quran. Maksudnya apa? Allah Ta'ala muliakan manusia ini dengan satu kemuliaan istimewa. Disebabkan apa? Disebabkan taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini yang sesungguhnya yang mulia daripada kalangan kamu, yakni yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh. Tapi dalam Quran juga disebut orang jahat. Siapa? Abu Lahab, Firaun jahat kan? Haman jahat, Qarun jahat, tapi tak ada surah khusus untuk dia. Yang ada surah khusus surah Al-Masad ataupun disebut surah Al-Lahab, yakni Abu Lahab. Yang baik pun Allah Ta'ala sebut, yang baik, yang dengan darjat yang tinggi, para Nabi dan Rasul. Yang baik walaupun darjat yang rendah pun Allah Ta'ala sebut. Maksudnya Allah Ta'ala muliakan semua orang yang baik. Tapi ada juga Allah Ta'ala sebut juga orang yang jahat, orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ini disebut dengan surah Al-Lahab. Kata khusus ayat ramai lagi lah, tapi khusus pada surah Al-Lahab. Jadi kita pilihlah dalam Quran ni
Nama kita tak disebut, tetapi ciri-ciri kehidupan kita ada di dalam tokoh-tokoh yang disebut. Sama ada kita nak ciri kehidupan kita bertokohkan dengan tokoh Nabi, tokoh orang-orang baik, ataupun nak bertokohkan dengan tokoh orang-orang yang Allah Ta'ala benci. Contoh, jadi Luqman ini namanya dirakam di dalam Al-Quran dengan surah Luqman, yang keistimewaannya setiap patah nasihat yang disampaikan penuh dengan hikmah, yakni dengan kebijaksanaan. Apa yang ditanyakan kepada Luqman? Apakah yang telah menyebabkan engkau sampai kepada keadaan seperti yang kami lihat ini? Mereka maksudkan kelebihan. Ini apakah amalan ataupun apakah penyebab yang engkau sampai kepada, ataupun apakah amalan ataupun penyebab sehingga engkau dimuliakan? Itu maksudnya. Mulia mesti ada sebab lah. Takkan tiba-tiba jadi mulia. Contoh dapat pangkat Datuk Tan Sri, ada sebab lah. Beli pun sebab juga. Beli itu pun sebab. Pasti ada sebab. Jadi ditanyakan kepada Luqman, kerana Luqman yang dia mulia, apa penyebab dia dimuliakan ataupun diberikan kelebihan? Maka kata Luqman, bercakap benar, menunaikan amanah, dan meninggalkan sesuatu yang tidak berkenaan dengan aku, jawab Luqman. Jadi tiga perkara. Dua perkara berkaitan dengan orang sekeliling dia, satu perkara berkaitan dengan dirinya. Kita kadang-kadang kita jaga orang sekeliling kita. Betul, kadang-kadang kita jumpa dalam masyarakat tak sembahyang, tapi kalau bercakap dengan orang, muamalahnya bagus, muamalahnya baik, bercakap manis, hormat orang, tutur katanya mempersonakan, orang suka berkawan dengan dia sebab keramahan dia, meraihkan orang lain, tapi tak sembahyang. Maksudnya dengan sekeliling dia dijaga, tetapi hubungan dia dengan Allah dia tak jaga. Hablum minan nas dia bagus, tetapi hablum minallah tak bagus. Ada pula golongan yang kedua, dengan Allah Ta'ala dia jaga, sembahyang sungguh-sungguh, tapi dengan orang dia tak bagus. Bahkan dia rasa dia buat ibadah dia bagus, dia menghina orang yang tak seperti dia. Contoh tuan-tuan, kita dalam berdakwah ni, kita jangan jadi pengajar, tapi kita kena jadi pengasuh ataupun pendidik. Orang yang mengajar, dia hanya mengajar sahaja, tapi dia tak akan didik orang tu untuk jadi lebih baik. Contoh ini, jadi pengajar. Jangan jadi pengarah, tapi pembimbing. Pengarah, kau buat tu, kau kena buat ni, kau kena tu, kena aku. Orang jadi pembimbing, dia akan sama-sama bimbing buat satu kerja ataupun melaksanakan satu-satu amalan. Ini tanggungjawab tuan-tuan. Saya ada pengalaman tuan-tuan. Dalam 7 minit lagi kita habis. Saya ada pengalaman tuan-tuan. Ada seorang hamba Allah, kawan. Dia selalu cerita dengan saya, belanja saya makan di sebuah masjid ni lah, satu tempat. Kerja dia nak jatuhkan ahli jawatan kuasa yang ada, nak take over, nak jadi nazir. Dia ceritalah tentang orang tu, orang ni, saya dengar je. Yelah. Sedangkan antara saya dengan dia, saya lebih dulu mengajar di masjid tu. Dia ni baru saja pindah ke situ, duduk situ. Saya dah kenal ahli jawatan kuasa tu lama lah. Kita tahulah secara zahir ni baik buruk orang tu kita kenal. Saya dengar, saya tak cerita. Saya cerita dengan tuan-tuan, dia pun tuan-tuan tak kenal. Saya tak bagi tahu nama, cuma ambil pengajaran. Sampailah pemilihan, dia tak dapat jawatan nazir, dia tak dapat jawatan situsa. Allah Ta'ala uji lagi berat daripada tu, jadi imam satu masjid. Nazir tuan-tuan, situsa ni berat sebab pengurusan, nak tulis buat laporan. Tapi dengan masyarakat, paling berat imam satu. Dia jadi imam, dia dah lupa. Dia dah tak ingat dah kawan dia. Dengan saya dia ada lagak dia. Saya kata lantak kau lah kan.
Sehingga satu hari itu lepas solat subuh, dia tengok jemaah kurang, dia kata apa? Dia kata yang tak datang sembahyang ni semua munafik. Dia marah, tuan-tuan. Dia bantai. Dia kata nazir pun tak boleh pakai. Nazir pun sembahyang subuh tu, dia kata nazir pun tak boleh pakai, tak ada usaha nak panggil jemaah solat berjemaah. Maksudnya apa, tuan-tuan? Dia mengarah, dia mengajar, dia tidak mendidik, dia tidak membimbing masyarakat, tuan-tuan. Masyarakat sendiri, masyarakat tak suka dengan dia. Masyarakat rasa tak selesa. Kerana apa? Bila dia ada jawatan, dia rasa hebat, dia tunjuk kelebihan diri dia, dia bukan berkongsi kelebihan yang ada pada diri dia dengan masyarakat. Ini perlu ada pada kita orang Islam. Bukan mengajar tapi mendidik, bukan mengarah tapi membimbing. Pengalaman. Jadi ada orang memang Allah Ta'ala letak di tempat yang baik, jadi imam, mulilah orang panggil imam. Tapi bila hubungan dengan masyarakat sekeliling tak bagus, itu pun kehinaan pada dia. Tetapi yang baik, hubungan dengan Allah dijaga, hubungan dengan sama manusia pun dijaga. Ibadahnya bagus, hubungan dengan Allah Ta'ala dijaga, hubungan dia, akhlak dia dengan sesama manusia pun dia jaga. Ini kita cuba praktikkan, kita cuba amalkan dalam kehidupan. Saya bulan lepas ada beberapa pengalaman. Ada sekali di masjid saya tengah kuliah, orang gila datang sembahyang tahiyatul masjid, tuan. Gila tak gila kita tahulah, pakaian dia dengan seluar, dah memang teruk sangat dah, rambut memang tak mandi, orang gila. Sembahyang, tuan, sembahyang. Kemudian dia sembahyang syak sekali, jemaah suruh dia duduk belakang lah. Dia nak sembahyang kat depan, saf pertama suruh duduk belakang. Dan saya tahu gila pun sebab jemaah bercakap, ni ustaz orang gila ni, biar ni orang ni. Tapi tengok, tuan-tuan, Allah Ta'ala muliakan, tuan-tuan. Betapa hinanya orang yang akalnya sempurna tapi dia tak nampak kebaikan. Sedangkan orang yang gila Allah Ta'ala letak pada tempat yang baik. Gila tu kan dia bukan mukallaf, ghairil mukallaf, dan memang akan masuk syurga dengan mudah tanpa hisab. Allah Ta'ala tunjukkan pula, letak pula di tempat yang baik dalam masjid. Dia tahu kebaikan. Yang kedua, saya beli burger malam, balik kuliah, singgah beli burger. Tiba-tiba ada budak muda bawa motor, seluar pendek atas lutut. Seluar pendek atas lutut. Saya duduk dalam kereta tu tunggu burger siap. Dia parking motor sebelah saya, dia pun nak beli burger. Tuan-tuan, saya tengok, dia kata apa budak ni ke seluar pendek, tak adalah saya kutuk apa, saya kata gitu dalam hati saya, apa ni pakai seluar pendek. Tuan-tuan, dia buka handphone, dia tengok ceramah dekat YouTube ke Facebook, saya pun tak tahulah. Tapi suara ceramah tu saya dengar. Dia dengar apa? Dia dengar ceramah Ustaz Kazim. Bayang, tuan-tuan, dalam keadaan kita fikir dia pakai seluar pendek, fikir tak baik lah tu, kan? Saya lah fikir tak baik. Tapi dia dengar ceramah, tuan-tuan. Kadang-kadang manusia begini bagaimana? Yang ini dia nak kebaikan tapi dia tidak ada yang membimbingnya. Ini pengalaman, tuan. Jadi pengajaran pada kita. Jangan mudah salah sangka dengan orang lain, jangan mudah hukum orang lain. Jaga hubungan dengan sesama manusia. Jadi Luqmanul Hakim ini, pertama dia kata apa? Nak dapat kelebihan kemuliaan, ini bercakap benar di sesama manusia. Kemudian menjaga amanah dengan sesama manusia. Dan yang ketiga yang berkaitan dengan hadis ini, kata dia apa? Meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah. Ini amalan diri sendiri. Kita tengok TV, tak ada kena-mena orang lain, itu kerja kita. Tapi kalau kita baca buku ilmu, itu pun duduk diri kita. Antara dua tu mana yang lebih berfaedah? Kita bersosial dengan kawan-kawan, boleh, bagus, silaturahim. Tapi dengan bersosial dengan keluarga, dengan isteri dan anak-anak, mana lebih utama? Contoh, melihat kepada keutamaan. Jadi kata Luqmanul Hakim, mendapat kemuliaan, mendapat kelebihan dengan 3 perkara. Yang pertama cakap benar, yang kedua jaga amanah, dan yang ketiga
meninggalkan perkara-perkara yang tidak berfaedah dan melakukan perkara yang berfaedah. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan sedikit apa yang disampaikan pada pagi ini sikit sebanyak menjadi panduan untuk kita berakhlak dengan akhlak mulia. Mudah-mudahan kita semua diganjari dengan rahmat keberkatan daripada Allah Ta'ala dengan tidak terhitung nilainya ataupun besar, insya-Allah. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di belakang sana ada sayur saya bawa daripada kebun saya. Satu pack RM3. Ada sawi emas dan sawi kerinting. Ni kalau ada siapa-siapa yang berhajat boleh letak duit dalam bekas tu saja, insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Rabbana taqabbal minna du'a nafsiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawatal arda bi nuri syamsika wal qamarika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah cahaya hidayah ke dalam hati kami seperti mana cahaya matahari dan bulanmu selama-lamanya dalam kerahmatan, keberkatan dan pengampunanmu ya Allah. Ya Allah, ya arhamar rahimin, ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.